Assalamualaikum and good morning to all my students. I'm teacher Siti Nurhusna from Vision College. Okay. Um, so for today, uh, I will give a tips regarding to the chemistry subject for you, and I really hope that you will get at least one thing. Maybe this can help you guys, okay, help the students to get the picture ataupun to get one a formula to answer the questions. Okay, so we proceed. But oh, okay. Apa yang contek? Jangan contek. Okay. Alright, dah. I disable dah. Okay. So, kita continue. Kita punya tips. Alright. Okay. So, tip menjawab soalan kimia. Okay. Saya punya tip in Malay. Okay. Know that ada yang student SPM yang mana dia ada dia punya UASA kan, dia ada yang dual language. Yeah. Okay, if you don't understand in Malay words in kimia, because some kimia punya words tu bertukar untuk Malay, so boleh ask me lah. Okay, so before we go to the tip, sebelum kita pergi kepada tip berjawab soalan kimia, okay, kita pergi dulu kepada topik-topik tingkatan 4. Okay, so untuk topik tingkatan 4 ni, what you have learned in this form 4 topics, you learn about the introduction to the chemistry, okay, iaitu pengenalan kepada kimia. Okay, and then you learn about the jirim, okay, and structure atom. You learn about the mass and atomic structure. Okay, you learn about the concept mole, formula, and persamaan kimia. Or we call that as a mole concept, formula, and chemistry equation. You learn about the jadual berkala. Awak belajar tentang jadual berkala. Or we call that as a periodic table of elements. Okay, unsur kan? Okay, and then you learn about the ikatan kimia. Okay, or kita panggil sebagai chemistry bonding. Chemistry bond. Okay, and then you learn about the acid, base, and salt, garam. Okay, you learn about the kadar tindak balas kimia ataupun kita panggil reaction, rate of reaction. Okay, and then bahan buatan dalam industri. Ada 8 topik yang awak belajar inside a form 4. Okay, dalam tingkatan 4. Kalau tingkatan 5, lagilah sikit. Berapa topik yang awak belajar dalam tingkatan 5? Ada 5 topics you learn in form 5. Ada 5 je topik yang you belajar dalam tingkatan 5. Okay, so you learn about the redox reaction. Okay, ataupun kita panggil sebagai keseimbangan redox. You learn about the sebatian carbon ataupun we call that as a carbon compound. Okay, you learn about the thermokimia, or we call that as a thermochemistry.
you learn about the polymer, and you also learn about the consumerism and industry in chemistry. Okay, kimia consumer dan juga industri. So ada 5 je topik yang you belajar dalam tingkatan 5 lah. So kalau kita total up semua dalam 13 topik yang you belajar. Okay, tingkatan 4, tingkatan 5. Okay, you have to know that untuk soalan kertas 1, kertas 2 and also kertas 3, kesemuanya cover topik form 4 and form 5. Topik tingkatan 4 dan juga topik tingkatan 5. Okay. So, okay. So, kita pergi yang seterusnya. Okay. We go to the format pentaksiran kimia. Okay, kita tengok apa yang ada dalam format pentaksiran kimia. Okay, so dalam menjawab soalan kimia ni ada 3 papers yang you akan jawab, which are, okay, paper 1, okay, kertas 1. Okay, yang mana ujian dia adalah secara bertulis. Okay, writing. Okay, yang mana untuk kertas 1, soalan dia adalah MCQ questions. Okay, yang kita panggil sebagai objektif aneka pilihan. MCQ questions. Okay, untuk soalan kertas 2 pun sama, writing, but for paper 2, untuk soalan kertas 2 ni, soalan dia adalah soalan yang structure questions. Okay, ataupun kita panggil sebagai soalan berstruktur. Okay, yang mana tak ada jawapan inside that question, inside that paper. That is a subjective question. Okay, and structure question. And we have 2 type of a response. Ada 2 respon yang perlu ada dalam soalan kertas 2. Okay, that are subjective response, limit and open subjective response. Maksudnya dia ada yang terhad, ada yang terbuka. Apa maksud subjective response terhad? Apa maksud subjective response terbuka? Okay. Subjective response terhad ni yang mana dia punya jawapan tu directly come from your notes, datang daripada buku teks awak. Okay, yang datang directly from your textbook. Form 4, textbook. Form 5, directly. Okay, yang mana awak tak boleh gunakan your kebat, tak boleh gunakan awak punya open lah, open opinion, like that. Okay, kalau yang open response, yang tu lebih kepada kebat question. Okay, kalau untuk subjective response, tak kisahlah subjective response yang limited ke ataupun yang open ke. Okay, dia ada cara macam mana awak nak jawab, how you want to answer the question tu. Macam mana cara awak nak jawab tu, nanti saya akan cerita. Sikit lah saya akan bagi contoh sikit dekat awak. Macam mana nak cerita, macam mana nak kita nak ambil ataupun macam mana kita nak tahu topik mana yang related kepada soalan tersebut. Okay, so biasa je lah bila saya bagi student jawab soalan kertas 1 atau kertas 2, saya akan tanya, okay, soalan ni berdasarkan topik yang mana? Form berapa? Okay, why? Kenapa awak kena tahu form berapa, topik berapa, form berapa, topik berapa? Sebab you have
to be familiar with that question. You kena bagi familiar, you kena bagi biasa dengan soalan tu. Bila you terbiasa soalan yang sama je keluar, biasanya soalan tu dia pusing-pusing kot situ juga. Pusing-pusing kot situ juga. So, bila you look at the kita panggil apa bila kita tengok dia punya format dia tu lebih kurang sama, so dia bagi kita kelebihan untuk menjawab soalan tersebut lah, to answer that question. Okay, untuk soalan kertas 3. Okay, untuk soalan kertas 3 ni dia ada 2 jenis ujian. Okay, kita ada 2 jenis ujian amali. Okay, ujian amali tu maksudnya awak kena buat. Nama pun amali. So, you kena buat lah. Okay, so ada 2 item inside that paper 3. Kita ada tugasan amali berpandu and kita ada tugasan amali tidak berpandu. So, ada 2 jenis lah dekat dalam kertas 3. Okay, ada 2 dekat dalam kertas yang ketiga. Okay, so kita pergi dulu kepada apa yang ada dalam kertas 1, kertas 2, kertas 3. Okay, sebelum kita pergi kepada scoring. Macam mana nak score macam mana nak score ni? Kan? So kita pergi mengenal dulu. Kertas 1 ada apa, kertas 2 ada apa. Okay, kertas 3 tu amali je lah. Kan? Kertas 1 dengan kertas 2 lah yang you have to focus on that. Okay. Alright. So, kita pergi kepada soalan kertas 1. Okay, soalan kertas 1 ni adalah soalan objektif. Okay, soalan objektif maksudnya soalan yang diberi pilihan A, B, C dan D. So, ada 40 questions inside that. Untuk satu soalan diberi 1 markah. So, kalau 40 soalan ada 40 markah lah. Okay, so compulsory to answer all questions inside that paper 1. Okay, so wajib untuk jawab semua soalan 40 soalan tu dalam soalan kertas 1. Okay, okay, so untuk soalan kertas 1 ni untuk soalan kertas 1 ni soalan yang macam mana yang akan keluar? Okey. Soalan kertas 1 ni biasanya soalan yang keluar lebih kepada soalan remembering and understanding. Okey, iaitu soalan yang lebih kepada konsep mengingat. Mengingat. Awak ingat tak lagi sodium grup yang keberapa? Awak ingat lagi tak proton adalah apa? Apakah isotop? So, itu lebih kepada konsep mengingat. Biasanya untuk soalan kertas 1 ni, soalan dia lebih direct. Soalan dia lebih direct. Tetapi, awak kena ingat dalam soalan SPM, biasanya jawapan nampak hampir sama. Hampir sama. Okay, nampak hampir sama. Kan? So, ada kata apa? Benda yang mengelirukan lah kat situ. Sebab tu, kena baca betul-betul. Dan, kalau boleh, underline the keywords. Okay? Gariskan perkataan-perkataan yang penting. Gariskan perkataan-perkataan yang penting. Supaya awak tak terkeluar daripada soalan tersebut. Okay, kalau confused, baca banyak kali. Kalau rasa tak boleh jawab, bulat dulu, jawab dulu yang lain. Sebab awak kena tahu, masa yang diberi adalah 1 jam 15 minit. Okay, masa yang diberi adalah 1 jam 15 minit untuk menjawab soalan berkaitan dengan
proses mengingat, memahami, mengaplikasi dan juga menganalisis. So ada 4 konstruk soalan yang ada dekat dalam soalan yang pertama. So 1 jam 15 minit. Lebih kurang dalam 75 minit untuk awak jawab soalan kertas 1. So kalau dalam satu soalan tu lebih kurang dalam dia punya duration tu less than 2 minutes untuk awak jawab soalan. So kalau rasa confused ataupun ambil masa yang lama, cuba bulatkan dulu, kemudian pergi dulu dekat soalan yang lain. Nanti bila ada masa, baru awak check balik lah. Tapi janganlah semua dibulat nanti bila nak jawab kan. Hanya yang awak rasa benda tu terlalu susah, awak cuba bulatkan lah. Okay, ambil masa untuk ambil masa akhir untuk awak tengok semula soalan tersebut. Okay, so kita pergi kepada cakupan teks dan aras kesukaran. Okay, untuk cakupan teks, okay, adalah standard kandungan. Dan juga standard pembelajaran tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okay, standard pelajaran tingkatan 4, tingkatan 5 sahaja. Yang macam saya cakap tadi tu lah, ada 13 topik sahaja. Aras kesukaran dia, okay, aras kesukaran adalah 5 nisbah 3 nisbah 2. 5 tu apa? 3 tu apa? 2 tu apa? 5 tu adalah aras kesukaran yang rendah. Rendah ni maksudnya yang senang-senang sikit. Bukan maksud dia dekat situ 5 tu adalah 5 soalan. 5 soalan senang. Tak. Maksudnya dalam 40 soalan tu, 5/10 adalah 5/10 darablah dengan 40 adalah soalan aras rendah. Soalan yang mudah lah, mudah. Lebih kepada konsep mengingat dan memahami. Lebih kepada konsep mengingat dan memahami. Okey, kalau yang ketiga tu apa? 3 tu adalah nisbah untuk aras sederhana. So, sedang kata soalan MCQ yang aras sederhana adalah 3/10 daripada 40. 3/10 daripada 40. Lebih kurang dalam 12 soalan. Yang aras dia adalah aras sederhana. Okey, aras sederhana. So, aras sederhana ni dia lebih kepada yang mengingat, yang lebih kepada yang memahami. Mungkin ada sikit berkaitan dengan aplikasi. Sikitlah yang berkaitan dengan aplikasi. Dan yang terakhir 2. 2 tu apa? 2 adalah aras yang susah. Susah tu dia lebih kepada analisis dan aplikasi. Aplikasi dan analisis. Ada 2 lah kat situ. Okey, tapi dia lebih kepada analisis lah. Okey, soalan berbentuk analisis. Okey, so dia dalam 2/10 daripada soalan tersebut. So kalau kata 2/10 dalam 8 soalan. Okey, so dia rombak lah soalan tu, dia campur-campur lah soalan tu Okey, so macam tu lah dia punya aras kesukaran. Sebab tu macam saya kata tadi lah, kalau awak rasa macam tak boleh nak jawab lah soalan ni, susah lah kan, sebab dia ada dalam 8 soalan. Mungkin dalam 8 soalan susah tu awak boleh jawab dalam 2 soalan. So awak boleh tinggal dulu lagi 5 soalan. Ataupun awak boleh jawab dalam 5 soalan, so awak akan tinggal lagi 3 soalan. So nanti baru awak check balik dan tengok balik. Okey, untuk soalan tersebut. Alright. Boleh Okey. So kita pergi pula kepada
kertas yang kedua. Okay. So, kertas 2 ni macam mana pula dia punya bentuk soalan dia, dia punya konteks dia macam mana. Okay, kita pergi. Kertas yang kedua. Okay. Untuk kertas yang kedua ni, dia ada 3 bahagian. Iaitu bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Untuk bahagian A, dia ada 60 markah. Bukan 60 soalan 60 markah. Soalan dia ada berapa? Soalan dia adalah 8 semuanya. 8 tu bukan maksudnya termasuk dengan anak-anak soalan. 8 tu adalah soalan yang utama sahaja. Lepas tu adalah anak-anak dia. Dia ada anak-anak dia. Kan? Yang 8 tu yang main dia sahaja. Lepas tu dia akan pecahkan soalan tersebut lah. Okay. So, 8 soalan yang mana soalan tu awak kena jawab semua soalan. Okay, 8 soalan yang mana dia pecahkan soalan tu yang mana awak kena jawab semua soalan. Untuk soalan bahagian B pula, okay, markah yang diberi adalah 20 markah. Okay, yang mana okay, dia ada 2 soalan pada bahagian B. 2 soalan. Okay. Yang mana awak tak payah jawab dua-dua soalan. Jangan pula, okay. Biasa student ni, dia rajin. Dia rajin, saya faham lah dia rajin kan. Dia jawab 2 soalan. Okay. Sebab apa? Sebab dia fikir macam ni. Kalau pemeriksa tu, dia tengok, dia tanda soalan 1 dengan dia tanda soalan 2, nanti mesti dia akan tengok markah paling tinggi and dia ambil markah paling tinggi. Betul tak? Awak akan fikir macam tu, betul kan? Tapi sebenarnya dekat situ awak dah bazir masa awak. Awak dah bazir masa. Sebab apa? Sebab awak nak fikir soalan yang pertama pun dah susah. Awak nak buat pula soalan yang kedua. Mengambil masa yang sepatutnya masa tu awak kena habiskan pada bahagian A dan bahagian C juga. Sebab apa? Nilai bahagian B dan bahagian C, nilai markah dia adalah sama. So, kalau awak ambil masa jawab 2 soalan pada bahagian B, sebenarnya awak dah curi masa untuk awak jawab bahagian C. So, dekat situ ada kerugian. Ada kerugian je dekat situ. Sebab apa? Sebab sepatutnya awak ada banyak masa untuk jawab soalan C. Sebab C ni adalah soalan tahap susah. Arah susah lah sebab lebih kepada awak punya analisis soalan. Lebih kepada awak mencipta eksperimen tersebut. Awak menilai eksperimen tersebut. So, awak mengambil masa yang panjang sepatutnya untuk menjawab soalan C. Tapi awak habiskan untuk menjawab 2 soalan pada B. So, macam mana cara? Okay, kalau ada 2 soalan dan awak tahu jawapan bagi kedua-dua soalan. So, macam mana awak nak jawab? Contoh kan, mesti question kan, benda tu jadi question. Saya tahu dua-dua soalan dalam bahagian B. Dua-dua saya tahu. Kira macam awak ada knowledge lah. Terror kan, awak terror kan. You can answer 2 questions in part B. Okay, tapi soalan mana yang awak perlu score? Adakah soalan yang pertama ataupun adakah soalan yang kedua? Soalan pertama ke soalan kedua awak nak score? Sebab dua-dua saya tahu ni. Macam mana saya nak score? Yang tu pun saya akan bagi tahu selepas ini. Tak boleh bagi tahu sekarang. Kan? Tak boleh bagi tahu sekarang. Sekejap lagi pun saya bagi tahu. Nak pilih yang mana ni kan? Ada 2 soalan. Kalau jawab dua-dua kan habis masa pula. Kan? Okay. Nanti kita bagi tahu. Okay. And then soalan bahagian C juga 20 markah. Okay. Soalan C 20 markah wajib jawab. Wajib. Okay. Nasib baiklah dia bagi 1 je soalan. So, 1 soalan tu wajib jawab semua. Tapi awak kena tahu 1 soalan tu markah dia ada anak-anak dia lah.
Ada anak-anak dia. Bukan satu soalan kan, ada anak-anak dia. Satu soalan tu ada 20 markah untuk jawab soalan bahagian C. So yang tu pun sama. Awak kena tahu macam mana cara untuk awak menjawab soalan, membina data dan membina prosedur dan sebagainya lah. Okey. So tempoh masa yang diberi untuk soalan paper tu adalah 2 jam 30 minit. 2 jam 30 minit dekat situ. Okey. Walaupun kita nampak macam, wah, lamanya 2 jam 30 minit. Okey. So, sebenarnya tak sempat. Sebab tu awak kena tahu macam mana cara untuk awak bahagikan masa awak untuk menjawab soalan bahagian A, untuk menjawab soalan bahagian B dan untuk menjawab soalan bahagian C. Okey, bahagikan masa awak. Jangan jawab terlalu lama dekat bahagian A ataupun jangan jawab terlalu lama dekat bahagian B. Okey, bahagikan masa awak untuk jawab. So kalau kita tengok dekat sini, markah yang paling banyak dan soalan yang paling banyak adalah soalan bahagian A. So banyakkan pembahagian masa kepada soalan bahagian A. Okey, kemudian soalan bahagian B, soalan bahagian C. Contohnya, awak bagi 30 minit untuk bahagian B dan 30 minit bahagian C dan 1 jam setengah untuk bahagian A. Okey, sebab apa? Sebab pembahagian masa tu sangat penting. Okey, sangat penting. Sebab apa saya kata sangat penting? Cuba awak bayangkan, awak jawab terlalu lama, 2 jam kat bahagian A. Tinggal lagi 30 minit nak jawab bahagian B dan jawab bahagian C. Jam tak bawa, lupa pula nak bawa. Tengok dekat dinding tu, alamak jauh, tak nampak lah pukul berapa. Main jawab je kan. Sedar-sedar dah 2 jam. Lagi 30 minit nak jawab ni bahagian B dengan bahagian C. Sempat tak dah jawab 15 minit B, 15 minit C. Tak sempat. Tak sempat. Okey, jadi pegang masa. Okey, bawa jam bawa. Okey, awak dah tengok ni 1 jam setengah. Alamak, tak siap lagi bahagian A ni. Cepat, buat cepat. And then kalau rasa macam tak boleh sebab benda tu awak tak boleh nak fikir jawapan dia, awak tak tahu, pergi dulu bahagian B. Okey, pergi dulu bahagian B, settlekan dulu, pergi bahagian C, settlekan dulu, and then back balik dekat bahagian A. Jangan habiskan terlalu banyak masa dekat satu-satu bahagian. Sebab biasanya student akan banyak habiskan masa dekat bahagian A je. Dia lupa bahagian B dengan bahagian C dia kena jawab. So dia bagi masa 30 minit je nak jawab soalan B dan C. Mana sempat? Kan? Tak sempat. Okay, then you don't have enough time to answer question part B and part C. Walaupun kita tengok 2 jam 30 minit, tapi sebenarnya itu adalah masa yang sangat fix for you to answer part A, part B and part C. Okay, so you have to focus with the time. Alright, so next kita tengok dia punya construct soalan pula. Macam mana dia punya construct soalan dia? Okay, so untuk construct soalan dia, okay, dia sama lebih kurang macam kertas 1, iaitu ada question berkaitan dengan proses mengingat, question berkaitan dengan memahami, mengaplikasi, menganalisis. Okey, tapi untuk structure question, untuk soalan kertas 2 ni, dia tambah lagi, okey, iaitu bahagian menilai dan mencipta. Mencipta ni adalah bahagian C. Okey, mencipta ni adalah bahagian C. Okay, so dia tambah lagi. Okay, sebab dia nak tengok awak punya cara menjawab soalan. Okay, and then kalau kita tengok sorry. Kalau kita tengok cakupan teks dan arah kesukaran sama juga macam kertas 1 tadi. Sama juga. Okay, yang mana nisbah dia adalah 5, nisbah 3, nisbah
2. Sama juga macam tadi. 5 tu apa? 3 tu apa? 2 tu apa? 5 tu adalah aras kesukaran yang rendah. Manakala 3 tu adalah aras kesukaran yang sederhana. Dan 2 tu adalah kesukaran yang tinggi lah. Maksudnya dia susah. So 5 tu rendah, senang sikit lah. 3 tu sederhana dan 2 tu susah. Bukan bermaksud 5 soalan senang, 3 soalan sederhana, 2 soalan susah. Nisbah ni maksudnya 5 daripada 10, 5/10 daripada soalan tersebut. Okey, maksudnya soalan tu kalau kita tengok main dia ada 10 kan? Main ada 10. So dalam 8 tu dia main 10 tapi soalan anak-anak dia tu dia campur. Dalam anak-anak dia tu ada soalan aras rendah, aras sederhana dan aras tinggi. Ada campur lah. Maksudnya bukan dalam satu main tu yang tu rendah-rendah je semua. Contoh 1A, 1B, 1C, 1D semua rendah. Tak ada. Okay. So dia mesti ada soalan dalam 1A tu dia bagi rendah, 1B rendah, 1C sederhana, 1D tinggi. Ada macam tu. Okay, dia ada aras-aras dia dekat soalan bagi setiap soalan tersebut. Okay. So macam itulah cara di bahagian Kementerian Pendidikan dia create soalan lah. Okay. So kita pergi kepada cara untuk awak jawab soalan-soalan tersebut. Okay. Sebelum kita pergi kepada cara untuk awak jawab, macam mana tip-tip nak jawab kertas 1, macam mana tip untuk jawab kertas 2, dan macam mana tip untuk skor penjawab soalan. Okay, so yang tu bagi kertas 1 dan kertas 2. Saya lebih fokus kepada soalan kertas 1 dan kertas 2 lah. Okay. Untuk kertas 1 macam mana tip untuk menjawab soalan kertas 1 ni. Okay, cara dia adalah awak kena kutip kelak. Okay, soalan-soalan tahun 2019, tahun 2021, tahun 2018, tahun 2017. Okay, kalau awak tanya saya, cikgu, kalau awak tanya saya, cikgu, soalan tahun 2017, tahun 2016, tahun 2015, soalan tu soalan dia adalah soalan format dia tak sama, cikgu. Kan? Kita faham lah. Okay, format ni baru diperbaharui pada tahun 2021. Betul tak? Okay, so format soalan tahun 2017, tahun 2018 memang tak sama. Memang tak sama. Jadi macam mana kita boleh ke kalau kita tak jawab soalan yang lepas-lepas? Boleh. Okay. Walaupun format dia bertukar, yang bertukar hanyalah format sahaja. Yang bertukar hanyalah format sahaja. Okay, soalan kadang-kadang apa ni yang kata apa bahagian pendidikan ni dia akan ambil ataupun dia akan recycle balik soalan-soalan daripada yang lepas. Dia akan recycle balik. Okay, kalau silibus dia hanya bertukar sikit-sikit je kan. So, dia akan recycle balik soalan daripada yang lepas-lepas. Okay, jadi apa yang awak perlu buat? Kutip balik soalan daripada yang lepas-lepas. Cuba jawab soalan. Sebab apa kena jawab? Jangan tengok jawapan. Jawab soalan kemudian baru semak jawapan. Kenapa kena jawab soalan? Sebab bila awak jawab soalan,
lama kelamaan awak boleh nampak dia punya pattern. Awak boleh nampak pattern soalan tersebut. Pattern dia. Awak boleh nampak dia punya cara dia bagi soalan. Awak boleh nampak. Awak boleh baca dia punya pattern. Okey. Bila awak dah jawab soalan kan, kemudian awak semak balik jawapan tersebut. Dah jawab, semak. Jangan jawab, lepas tu biar. Biarlah, okey dah tu. Dah jawab. Dah jawab tu kira okey lah. Tak, lepas jawab, semak. Sebab apa kena semak? Sebab awak kena kenal pasti kesalahan. Dekat mana awak salah? Okey, sebab dekat bahagian kesalahan tu, biasanya awak akan mudah mengingat. Berbanding dengan awak betul. Betul tak? Contohlah, awak jawab jawapan tu, awak tibai. Tibai je lah. Apa jawapannya? Tibai je lah. Awak tibai. Tibai-tibai, waktu tu betul lah pula kan. So, bila awak just awak kata circle the answer, tengok-tengok, betul lah pula jawapan saya ni. So, bila keluar exam, awak dah lupa apa bentuk soalan yang awak jawab tadi. Sebab apa? Sebab soalan tu betul. Biasanya, awak lebih ingat bila soalan yang awak jawab tu salah. So, bila soalan yang awak jawab tu salah, okay, biasanya awak akan cuba untuk betulkan balik. Oh, salah lah. Jawapan dia bukan B, jawapan dia C. Ini jawapan dia. So, bila keluar dalam exam, awak ingat balik kesalahan yang awak dah buat. Sebab tu kena semak jawapan yang awak dah buat. Okay, kena semak jawapan yang awak dah buat. Even though trial yang awak dah buat sebelum ni. Kan? Kita dah trial kan? Awak dah trial kan? Okey, SPM percubaan dah lepas. Okey, yang mana soalan-soalan yang awak jawab tu dah dibincangkan semula, betul tak? Okey, sama ada dah dibincangkan di sekolah ataupun dah dibincangkan di pusat tuition, betul tak? Okey, so soalan-soalan yang dah dibincangkan tu tengok balik. Cek balik, apa kesalahan-kesalahan yang awak dah buat. Mungkin soalan yang ada dalam percubaan tu ada juga dekat dalam soalan sebenar SPM. Okay, so macam tu cara untuk awak skor soalan. Okay, macam tu cara untuk awak skor soalan kertas 1. Okay, so bila awak dah semak, awak dah betulkan, okey, ulang balik set tersebut. Ulang balik. Bila awak tengok, okey, awak tengok kan? Okey, awak ulang balik. Jawab balik dia punya set tu. Okey, bila awak dah jawab dia punya set, ulang balik jawab. Kertas 1, soalan yang sama. Cuba jawab balik set dia. Okey, and then bila dia jawab, awak tengok, ada peningkatan tak? Kali pertama awak jawab dengan kali kedua awak jawab. Dekat mana lagi kesalahan yang awak dah buat? Okey, cikgu bagi tahu awak ini adalah masa untuk awak skor ataupun buat analisis soalan SPM. Okey, ini adalah masa. Dah tak ada masa dah untuk awak belajar balik, tengok silibus, topik 4, topik 5. Tak ada. Sekarang ni masa untuk awak skor soalan. Skor soalan. Okey, dah tak ada masa dah buka buku teks, baca buku teks. No. Okey, ini adalah masa untuk awak buka kertas soalan. Buka kertas soalan percubaan, buka kertas soalan sebenar SPM. Okey, jawab. Okey, target. Pastikan sekurang-kurangnya awak dapat 4/50 bagi kertas 1. 4/50 tu maksudnya daripada 40 soalan tu awak dapat dalam 48, awak dapat dalam 38 dan sebagainya lah. Maksudnya awak kena skor soalan tu
dalam dalam 80%. Dalam 80% untuk soalan kertas satu. Tapi kalau dapat skor lebih pun bagus. Kalau dapat lebih lagi bagus kan? Okay. Okay, seterusnya. Okay. So, kita pergi kepada kertas 2 bahagian A. Okey, kertas 2 bahagian A, soalan dia adalah sebanyak 60 markah. Sebanyak 60 markah. Okey, macam mana nak skor kertas soalan bahagian A? Okey, kertas soalan bahagian A tadi ada berapa soalan? Ada 8 main question. Main question tu maksud saya dia ada anak-anak dia lagi. Okey, so soalan bahagian A ni agak mudah sekiranya awak terbiasa dengan latih to be. Terbiasa dengan soalan-soalan struktur bahagian A. Cuba tengok dan jawab soalan struktur bahagian A kertas 2 daripada soalan-soalan SPM yang sebelumnya. Okey, kebiasaannya soalan-soalan yang keluar tu dia punya pattern dia tu lebih kurang sama dengan pattern-pattern yang sebelumnya. Jadi, cuba jawab soalan-soalan tersebut. Bila jawab, macam yang cikgu selalu cakap, bila nak jawab, cikgu dah biasakan jawapan tu, sebelum nak menjawab tu, kita tulis dulu kat tepi tu. Yang ni topik berapa? Form berapa? Kenapa kena tulis? Sebab bila awak tulis, awak tahu apa nak jawab. Setiap topik dia ada dia punya konten, betul tak? Topik yang pertama dia ada konten, topik yang kedua dia ada konten. Okey, setiap topik tu dia ada konten dia. Bila awak tahu dia punya konten, contohnya awak tahu ini adalah topik berkaitan dengan jadual berkala tingkatan 4. Betul tak? So, bila awak tahu, oh, yang ni adalah berkaitan dengan jadual berkala. So, awak dah tahu dah apa nak jawab dekat dalam soalan tersebut. Sebab awak tahu tu topik yang keberapa. Sebab tu, biasakan bila nak jawab tu awak tahu. Ni topik yang keberapa? Ni yang mana? Sebab awak nak tahu konten dalam tu apa dia. Okay? Dan lagi satu, fokuskan pada soalan, aras aplikasi dan juga analisis. Okay, iaitu soalan 5 dan juga soalan 6. Soalan-soalan yang akhir-akhir lah. Soalan 7, soalan 8. Biasakan soalan yang ada aras aplikasi dan juga soalan analisis lah. Soalan 5, soalan 6 soalan 5, soalan 6 bukan maksudnya soalan yang kelima dan soalan yang ke-6. Biasanya kan dia ada anak-anak dia. So, bila anak-anak dia, contoh macam cikgu cakap tadi. Dia ada 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E. For example, like that lah. Okay, so bila awak dah jawab soalan, cuba fokus dekat soalan yang D dan E. D dan E. Maksudnya soalan-soalan yang akhir tu. Soalan-soalan yang akhir tu. Cuba fokus dekat soalan tu. Sebab itu adalah soalan yang lebih kepada aplikasi dan juga soalan analisis. Soalan aplikasi dan soalan analisis ni sebenarnya soalan dia tak susah sekiranya awak dah tahu dia punya pattern soalan dan juga pattern jawapan. Okay. Sekiranya awak tahu dia punya pattern soalan dan juga pattern jawapan. Okay. So, itu maksud 5 dan 6 tu lah. So, soalan D, soalan E macam tu lah. Okay.
So, target dia kalau untuk bahagian A ni, okey, markah dia dalam 60, betul tak? So, cuba skor sekurang-kurangnya. Jangan kurang lagi daripada tu. Okey, untuk awak dapatkan A dalam Kemis, okey, cuba skor 45 markah. Okey, bagi bahagian A kertas 2. Okey? Okey. So, seterusnya. Okey. Untuk kertas 2, bahagian B dan juga bahagian C. Okey. Untuk soalan bahagian B dan juga bahagian C, awak kena tahu perbezaan soalan respon tertutup dan juga respon terbuka. Okay, sebab kita tahu dalam bahagian B dan juga bahagian C ni dia ada soalan anak-anak. Maksudnya soalan yang kecil-kecil, betul tak? Dia ada soalan yang dipecah-pecahkan. Okey. So soalan-soalan kecil tu dia terbuka kepada respon tertutup dan juga respon terbuka. Jadi, cuba fokus dan tahu soalan mana yang dia base kepada topik yang awak belajar dalam tingkatan 4 dan juga dalam tingkatan 5. Dan soalan mana yang berbentuk respon terbuka, yang mana dia lebih kepada keyword question dan juga lebih kepada soalan analisis. Lebih kepada soalan analisis. Okey, dia lebih kepada soalan yang berbentuk memahami dan mengaplikasi dan menganalisis. Itu respon terbuka. Respon terbuka ni lebih kepada keyword question lah. Macam mana awak faham tentang benda tu. Okay. Kalau respon tertutup ni, maksudnya soalan tu dia direct kepada textbook lah. Direct kepada textbook. Jawapan yang direct kepada textbook. Dia lebih kepada mengingat dan memahami dan mengaplikasi. Okay. So, bila baca, kena tahu perbezaan di antara respon tertutup. Kat mana awak nak jawab respon tertutup, dekat mana awak nak beri respon terbuka. Okey. Untuk soalan part B. Okey. Untuk soalan part B ni, okey, tadi saya ada cakap kan? Okey, yang mana soalan bahagian B ni, dia ada 2 jenis soalan. Ada berapa soalan? Dia ada 2 soalan. Okey, yang mana awak kena jawab satu je. Satu je. Dalam 2 soalan ni awak kena jawab satu je. Awak tak boleh jawab 2-2 soalan. Jadi awak nak pilih yang mana? Soalan 1 ke? Ataupun awak nak pilih soalan 2? Okey. Untuk soalan part B, untuk bahagian B ni, apa yang awak kena jawab? Okey, awak kena fikir soalan mana yang awak boleh skor banyak. Soalan mana yang awak boleh skor banyak? Sebab apa? Sebab soalan yang awak skor sikit tu jangan jawab. Sebab apa? Soalan tu tak selamat. Tak payah jawab. Awak fikir, okey, contoh buat pemilihan yang bijak dalam memilih soalan. Buat pemilihan yang bijak dalam memilih soalan. Okey, sebab apa? Sebab, okey, contoh ada 2 soalan. Okey, soalan 1 dan juga soalan 2. Okey, so soalan yang seterusnya, okey, itu soalan 10, soalan 11 kan? Okey. So, waktu awak tengok soalan tersebut, okey, awak tengok soalan mana? Soalan 10 ke soalan 11 yang lagi banyak awak boleh skor. Bukan lagi senang tau. Lagi banyak awak boleh skor.
Awak tengok soalan-soalan yang ada dalam soalan 10, tengok soalan-soalan yang ada dalam soalan 11, awak tengok soalan mana yang lagi banyak awak boleh skor. So, cuba baca dia punya soalan semua. Okay, yang ni awak boleh skor, yang ni awak boleh skor, awak boleh skor. Okay, and then awak baca soalan yang ke-11, tengok, okay, yang ni awak boleh skor. Yang ni mungkin tak boleh skor sikit, yang ni boleh skor, ada yang tak boleh skor. Ada beberapa soalan yang awak tak boleh skor. So, jawab soalan 10. Soalan 9 ke soalan 10. Okay, jawab soalan 9. Okay, kalau awak rasa soalan 10 tu lagi banyak awak boleh skor. Lagi banyak awak boleh skor berbanding dengan soalan 9. So, jawablah soalan 10. Sebab apa? Sebab awak tak boleh nak jawab dua-dua soalan. Kalau awak jawab dua-dua soalan, masa tu awak curi. Awak sebenarnya tengah mencuri masa untuk awak jawab soalan bahagian C. Okay? Sebab nak jawab soalan ni, bukan kita terus jawab, betul tak? Kita kena baca, kita kena fikir, baru kita jawab. Tapi bila awak jawab dua-dua soalan, kat situ awak dah bazir masa. Okay? So, cuba buat pemilihan yang bijak. Tengok dekat mana markah yang awak boleh skor paling tinggi. Yang awak boleh skor paling tinggi. So, dekat situlah yang awak boleh jawab. Pick up that question. Jangan ambil dua-dua. Jangan ambil dua-dua. Nanti orang kata sila apa? Apa? Yang dipegang tak dapat, yang dikendong berciciran. Macam tu lah kan. Okay, nanti dua-dua tak lepas kan. So, sebab tu pilih salah satu sahaja. Okay. Dan juga bahagian C. Bahagian C, 20 markah. Okay. Untuk bahagian C, bahagian C dia ada 10-10. Okay. So, dia ada part-part dia kan. Okay. Bahagian C yang ada 10 markah, dia lebih kepada soalan eksperimen, lebih kepada soalan berbentuk prosedur, penjadualan data. Dekat situ, tolonglah jawab betul-betul. Okay, kuasai teknik maksudnya awak kena tahu dekat situ apa dia pun boleh ubah dimalarkan, apa dia pun boleh ubah dimanipulasi, apa dia pun boleh ubah bergerak. Balas macam mana kita nak membina hubungan di antara pemboleh ubah, macam mana kita nak membuat pemerhatian, macam mana kita nak buat penyataan masalah, dan macam mana kita nak buat hipotesis. Okay, tu kalau kita nak story lagi panjang lah. Lagi panjang lah nak story dia. Okay, sebab apa? Sebab sebenarnya dalam satu eksperimen, saya bagi tahu senang je tip dia. Dalam satu eksperimen, benda yang paling boleh awak skor pemboleh ubah. Daripada pemboleh ubah tu, semua benda dia ada relation. Awak dapat je bila awak baca soalan. Benda pertama, jangan fikir pasal hipotesis, jangan fikir pasal penyataan masalah, jangan fikir pasal benda lain. Skor pemboleh ubah dulu. Kenapa saya kena skor pemboleh ubah, cikgu? Sebab pemboleh ubah itulah adalah jawapan kepada semua yang tadi. Dan juga termasuk dengan prosedur dan penjadualan data. Semuanya dia ada kaitan dengan pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Sebenarnya dia punya akar dia dua tu je. Akar, faham tak akar? Akar tu maksudnya dia punya main. Sorry Okay, dia punya main. Main tu maksudnya dia punya kata kunci kepada semua benda. Kata kunci kepada semua benda. Okey, bila awak dah tahu, contoh awak baca soalan, okey, so awak dah nampak
dia punya eksperimen, dua benda je awak kena fikir. Apa dia pun boleh ubah dimanipulasi, apa dia pun boleh ubah bergerak balas. Bila awak tahu dua benda ni, awak dah tahu macam mana nak buat perhubungan, macam mana nak buat pernyataan masalah, macam mana nak buat hipotesis, macam mana nak buat prosedur, macam mana nak buat penjadualan data. Settle. Benda hanya pun boleh ubah dimanipulasi dan juga pun boleh ubah bergerak balas. Pernyataan masalah tu gabung je. Boleh ubah dimanipulasi dengan boleh ubah bergerak balas. Tambah je kat depan dia tu. Apakah ke? Di manakah ke? Bagaimanakah ke? Mengapakah ke? Sama je. Question mark dia kat situ. Kalau kata perhubungan pun sama. Nampak tak? Perhubungan adalah di mana pemboleh ubah dimanipulasi berhubung dengan pemboleh ubah bergerak balas. Kalau kata pasal hipotesis pun sama juga. Gabungan di antara dua. Kalau kata pasal prosedur pun sama juga. Gabungan di antara dua. Yang mana tersusunnya prosedur. Nak buat apa dulu. Sama juga dengan penjadualan data. Mesti ada dua benda ni. Iaitu pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Nampak? Semua benda bergantung kepada dua pemboleh ubah tersebut. Macam tu cara awak nak skor bahagian C berkaitan dengan eksperimen. Senang sangat. Ambil akar dia saja. Okay? So, seterusnya. Okay. Kertas 3 adalah soalan amali ataupun ujian amali. Okay? So, fokuskan dengan mendapat skor 3 bagi setiap konstruk kemahiran proses sains yang diuji. Target kalau boleh dapatlah sekurang-kurangnya 40/50 bagi kertas 3. Okey, kertas 3 ni sebenarnya senang sikit nak skor. Okey, sebab biasanya cikgu Khamis kan, biasanya dia akan bagi key lah dekat awak keyword dan bantu untuk awak buat ujian-ujian amali dan sebagainya. So, biasakan awak dengan ujian-ujian amali dan sebagainya. Tetapi awak boleh juga untuk lihat semula ujian-ujian amali yang sebelum-sebelum ni. Okey, cuba untuk buat ulang kaji ataupun cuba tengok balik soalan-soalan kertas 3, bentuk-bentuk soalan kertas 3 macam mana. Macam mana amali tu dijalankan dan sebagainya. Cuba. Okey. Lebih senang lah nak skor kan kertas 3 ni. Tapi kalau awak tak fokus pun tak boleh juga. Awak akan hilang markah juga kan. So, cuba fokus untuk soalan amali kertas 3. Cuba tengok balik soalan-soalan yang sebelum ni berkaitan dengan ujian amali kertas 3. Okey? Okey. So, ini adalah keseluruhan macam mana cara awak boleh skor soalan kimia SPM tahun 2023. Macam mana awak nak skor supaya awak boleh dapat A dalam kimia tahun 2023. Okey, buat analisa soalan SPM tahun-tahun yang sebelumnya. Okey, untuk awak tahu topik yang kerap ditanya dalam SPM dan cara soalan tu dikeluarkan. Macam saya kata tadi, awak boleh baca dia punya pattern dia. Macam mana dia punya bentuk soalan yang diberi. Okey. Yang seterusnya. Fokus pada stimulus yang berbeza yang dikeluarkan untuk topik yang sama. Okey. Maksudnya di sini. Bentuk soalan sama. Maksudnya
topik yang disentuh tu adalah sama. Topik yang disentuh tu adalah sama. 3 lagi, dia twist saja soalan tu. Faham tak? Tapi dia punya bentuk tu sama, tapi dia twist saja soalan tu. Twist je. Dia bagi nampak macam soalan tu, dia buat awak confused lah. Dia buat awak confused. Okay? Dia twist sahaja, tapi bentuk soalan dia sama. Contohnya, dia berkaitan dengan redox reaction. Dia punya topik tu memang berkaitan dengan redox reaction, tapi dia punya jenis ion yang digunakan, jenis kation dan anion yang digunakan tu berbeza. Itu aja. Dia twist soalan. Okay. So, cuba dalam menjawab soalan, cuba buat analisis kepada soalan yang awak jawab tu. Sebab tu cara saya ulang balik. Saya ulang balik supaya awak boleh ingat macam mana ataupun boleh bantu awak untuk jawab soalan. Cara saya, bila sebelum awak nak jawab soalan tu, bila tengok soalan tu, tanya diri awak, ini topik ke berapa? Form berapa? Ini bab ke berapa? Form berapa? Ini bab ke berapa? Form berapa? Sebab apa? Sebab itu adalah salah satu cara untuk awak boleh baca cara macam mana awak nak jawab soalan. Kalau soalan tu berpusing sekalipun, pusinglah 360 darjah pun, awak boleh tahu cara untuk jawab soalan tersebut. Okay, so calon boleh memfokuskan cara jawab bagi soalan yang mempunyai stimulus yang berbagai. Nampak? Macam saya kata tadi lah, kalau dia berpusing pun awak boleh jawab. Sebab awak tahu bentuk soalan yang dikeluarkan. Kalau ada twist pun dia punya soalan, awak boleh jawab. Sebab awak dah nampak dia punya pattern. Okay, and then calon dapat memfokuskan jawapan berdasarkan peruntukan markah yang diberi menggunakan standard pemarkahan SPM yang sebenar. Okey, fokus pada jawapan berdasarkan peruntukan markah. Okey. Bila cakap pasal peruntukan markah ni, biasanya ada sesetengah student ni, dia bukan apa, kita panggil, kalau istilah saya cakap kedekut lah. Kedekut ni maksudnya dia tengok kat situ satu je markah dia. Dia jawab pun satu je perkataan. Satu. Dia punyalah kedekut sebab dia tahu kat situ satu markah kan. So dia jawab pun pendek sangat. Pendek sangat. Yang kadang-kadang dia punya perkataan tu dah jadi tergantung. Bila saya tanya, kenapa jawab macam tu? Sebab cikgu, tu satu je markah dia. Satu je markah. So nak jawab sikit je. Itu jawapan dia. Okay. So tolong ya student, bila soalan ada peruntukan markah, yes, satu markah je dia bagi. Tapi kadang-kadang dia nak satu statement. Satu statement tu bukan satu words. Bukan satu perkataan. So terangkan dengan betul. Janganlah pula satu markah berjela-jela sampai ke bawah macam buat karangan. Tak. Maksud cikgu ni, maksudnya bila awak nak bagi tu, terangkan dengan lebih detail. Jangan biar tergantung satu word je kat situ. Sebab dia satu markah cikgu, sebab tu saya bagi satu perkataan je kat situ. No. Okay, terangkan. Okay, contohnya, definisi secara operasi. Satu markah, betul tak? Definisi secara operasi. Tapi dia satu statement. Takkan awak nak cakap apa ni, contoh sodium hydroxide adalah, dah habis bahan. Sodium hydroxide adalah bahan. Stop. Sebab satu markah je kan. Stop. Bahan je cukup. Takkan nak cakap macam tu kan. So habiskan. Bagi secara detail. Okay, bagi secara detail. Alright. And then, bila cakap pasal definisi secara operasi, saya bagi satu tips sikit lah. Okay, definisi secara operasi ni adalah, kita panggil DSO kan. Okay, DSO ni adalah, cara dia awak nak jawab soalan ni, ambil dia punya perkataan, letakkan adalah ataupun ialah,
Kemudian letakkan sama ada itu adalah bahan, kaedah, teknik ataupun proses. Seterusnya, yang menyebabkan. Tu cara nak jawab. Yang menyebabkan. Last kali tu, masukkan pemboleh ubah bergerak balas. Senang sangat. Okay? Tiap kali awak jawab soalan, benda tu jawab goreng. Goreng. Macam tu je cara awak jawab. Masukkan dia punya perkataan. Okay? Contohlah saya kata tadi, sodium hydroxide kan. No, natrium hydroxide. Natrium hydroxida. Dia lain tau. Kalau bahasa Inggeris, sebab tu orang yang belajar dual language ni, dia susah sikit. Sebab kalau in Malay, it's a natrium hydroxida. Kalau in English, it's a sodium hydroxide. Okay, so kalau natrium hydroxida ialah bahan yang menyebabkan, nampak natrium hydroxida, ambil balik perkataan, ialah, okay, kemudian bahan, okay, yang menyebabkan, yang belakang tu masukkan pemboleh ubah bergerak balas. Macam tu cara nak buat DSO. Okay, and then calon dapat memfokuskan jawapan berdasarkan peruntukan markah yang diberikan menggunakan standard pemarkahan SPM sebenar. Okay, so macam itu yang macam saya kata tadi lah. Okay. Yang yang ni paling penting. Paling penting. Okay. Ini saya bagi contoh je tau. Ini saya bagi contoh sahaja. Dalam soalan berstruktur seperti soalan kertas 2. Soalan part A ke, part B ke, part C ke, tak kisahlah soalan yang mana satu, yang penting soalan kertas 2. Biasanya dia ada perkaitan di antara satu topik dengan satu topik yang lain. Maksudnya, dekat dalam satu soalan tu, soalan satu dia ada anak-anak kan. Dalam satu soalan tu, kadang-kadang dia ambil topik yang ni dengan topik yang ni, dia gabung sekali. Contoh saya bagi contoh Okey. Contohnya topik berkaitan dengan ikatan kimia dan juga sebatian karbon. Dalam ikatan kimia dan sebatian karbon, mungkin dia akan tanya soalan berkaitan dengan ikatan covalent. Covalent bond. Okey. Covalent bond ni dia ada perkaitan di antara chemistry bonding dengan carbon compound. Carbon compound. Okay. So dia ada kaitan di antara dua topik yang awak belajar dalam Form 4 dan Form 5. Nampak? Okay. Sama juga dengan formula struktur. Okay. Structure formula. So, dia ada kaitan. Maksudnya, mungkin dia bagi topik ikatan kimia dan juga sebatian karbon, and then dia tanya berkaitan dengan formula struktur. Nampak kat situ. So, dia ada kaitan di antara topik dengan topik satu dengan topik yang lain. Satu topik dengan topik yang lain. Okay. And then, sama juga macam kalau kita tengok hubungan di antara ikatan kimia dengan elektrokimia. Mungkin dia akan cakap berkaitan dengan ikatan ionik. Dan juga tindak balas redox. Tindak balas redox tu adalah topik antara elektrokimia dengan tindak balas redox. Mungkin dia akan cakap berkaitan dengan ikatan ionik. Mungkin. Okay. So, nampak tak dia punya perkaitan di antara satu topik dengan satu topik yang lain. So, sebab tu awak kena cuba jawab soalan yang sebelum-sebelum ni supaya awak boleh nampak dia punya perkaitan di antara satu topik dengan satu topik yang lain. Boleh nampak. Awak boleh nampak. Bila awak terbiasa untuk jawab soalan tu, awak boleh dapat perkaitan di antara satu topik dengan satu topik yang lain. Okay?
Okay. Uh, Sorry saya punya jadual berkala memang agak kabur sikit. Okay. Tapi apa yang saya nak bagi tahu dekat sini, okay, tolong faham jadual berkala. Okay, tolong faham berkaitan dengan jadual berkala. Tolonglah faham berkaitan dengan jadual berkala. Ataupun kita panggil periodic table of elements. Okay, so jadual berkala ni awak kena faham dekat mana grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5 sampailah grup 18. Grup 1 tu grup apa? Grup 2 tu grup apa? Apakah karakteristik untuk grup 3? Apakah karakteristik untuk grup 3 sampai grup 12? Apakah nama bagi grup 17? Apakah nama bagi grup 18? Tolong faham, baca awak faham tentang seseorang kan? Awak baca. Contoh awak faham pasal mak awak kan? Mak saya ni memang orang dia banyak sangat cakap macam tu kan? Tapi dia baik hati, awak faham kan mak awak macam mana? Macam tu juga awak kena faham macam mana jadual berkala. So, dalam jadual berkala, okay, saya tunjukkan dekat awak Okay, saya tunjuk yang ni je lah. Alright, so if you look at here, kalau awak tengok dekat sini kan, okay, so awak kena tahu baca dia punya yang pertama, you have to know about the grouping of the element ni. Elemen hydrogen, lithium, sodium, potassium and so on tu. Okay, semua ni awak kena tahu. Okay, grup 1 ni apa yang ada dalam grup 1? Okay, tu yang pertama. Kenapa dia dalam grup 1? Kenapa dia tak duduk dalam grup 2 ke, grup 3 ke, grup 4? Kenapa grup 1? Okay, kalau hidrogen memanglah 1. Tapi kenapa yang lithium yang ada 3 pun grup 1? Sodium yang ada 11 pun grup 1? Potasium yang ada 19 pun grup 1? Kenapa semua dalam grup 1? Sebab kita tengok pada outermost shell. Outermost shell. Okay, apa maksud outermost shell? Kita tengok dia punya bilangan elektron pada shell yang paling luar. Bilangan elektron pada shell yang paling luar untuk hidrogen ke lithium ke sodium, potasium, rubidium, cesium ataupun francium, semuanya dia ada 1 elektron sahaja pada outermost shell. Shell yang paling luar. Okay, sama juga macam beryllium, magnesium and calcium. Okay, yang mana dia punya elemen, dia punya shell paling luar tu, dia ada 2 elektron. So macam tu juga yang selain tu. Sebab itulah dia termasuk dalam grup 2, grup 3, grup 4, grup 5 dan seterusnya. Okay, dan apa yang awak kena baca selain daripada tu? Okay, tengok atas. Okay, so nampak tak yang grup 1 ni dia warna nampak? Dia warna coklat. Coklat cair. Light chocolate. Okay, so itu adalah metal. Ataupun kita panggil sebagai logam. Grup yang kedua pun adalah logam. So awak boleh tahu grup yang tepi-tepi ni semuanya adalah logam. Nampak? Semuanya adalah logam. Yang ni pun logam, yang ni pun logam, yang ni pun logam. Nampak? Semua logam. Transition metal daripada grup yang ke-13 sehinggalah grup yang ke-12.
post transition metal. Awak boleh nampak metalloid. Metalloid tu apa? Metalloid tu adalah gabungan antara dua metal dengan non-metal. Maksudnya dia duduk tengah-tengah. So awak kena tahu tau, apa maksud metalloid? Metalloid tu adalah semi-metal. Semi-metal ni maksudnya dia separuh metal. Dia bukan fully metal. Bila kata metal, maksudnya dia apa? Maksudnya dia boleh conduct elektrik. Dia ada kaitan dengan redox reaction. Dia ada kaitan dengan chemistry bond. Dia ada kaitan dengan ionic bond. Nampak? Dia mesti ada relation dekat situ. Sebab tu, paling penting, benda yang paling penting, benda yang saya rasa student kena tahu adalah periodic table. Kena faham dia, macam mana awak faham diri awak. Macam tu lah awak kena faham macam mana periodic table. Okay? Yang mana yang non-metal? Kita tengok. Carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, bromine, iodine, selenium, phosphorus, sulfur. Itu semua adalah non-metal. Kalau kata non-metal, maksudnya dia bukan logam. Kalau kata dia bukan logam, maksudnya dia boleh conduct electricity tak? Tak boleh. Boleh conduct heat? Tak boleh. Nampak? So, sebab tu dia ada perkaitan di antara satu sama lain. Okay? And then the last one is a noble gas. Noble gas juga categorized in non-metals. Okay, non-metal maksudnya dia bukan logam. Nampak? Bukan logam. So, kalau kita nampak kalau awak tahu baca, nampak tak? So, daripada sini, yang color hijau ni, sampailah yang color purple ni, semuanya adalah non-metal. Itu baru sikit. Itu baru. Sorry. Okay, itu baru sikit. Belum lagi, yang awak tengok berkaitan dengan yang non-metal ni, dia gabung dengan metal. Non-metal ni, dia gabung dengan metal. Biasanya, yang non-metal ni, dua ni kan? Biasanya yang non-metal ni, dia adalah charge negatif. Manakala, grup 1, grup 2 ni biasanya dia adalah bercharge positif. Okay, and then apa lagi yang awak boleh nampak? Awak boleh nampak dekat sini, okay, awak boleh baca yang mana, nampak tak dekat sini? Grup 17 merupakan grup halogen. So, fluorine, chlorine, bromine, iodine, itu semua adalah grup halogen. Kenapa grup halogen? Sebab dia perlukan satu je lagi elektron untuk dia cukup. Sebab dia perlukan satu je lagi untuk dia cukup, lengkap. Okay, sebab tu, contoh kita cakap pasal acid base garam. Apa chemical bagi garam? Sodium chloride, betul tak? Sodium datang daripada metal. Yang mana dia bagi satu elektron kepada klorin. Sebab tu sodium chloride. Sebab apa? Sebab klorin dia nak satu je lagi. Sodium pula ada satu. So, satu bagi dekat klorin. So, jadilah positif ion dengan negatif ion. Negatif ion adalah ion apa? Ion yang menerima. Selalu kalau saya cakap dengan student, saya akan cakap, macam mana nak tahu yang mana positif, yang mana negatif? Ingat, kalau yang bagi elektron, dia bagi kan? So, kalau dia bagi, dia baik sikit lah. Orang menderma nampak baik tak? Nampak baik kan? Ya Allah, baiknya dia tu. Kan? Baiknya dia tu kan bagi sedekah ke orang. Baik kan?
So, orang nampak baik, kita akan pandang mulia. Betul tak? So, positif. Orang yang menerima ni, bukanlah kita tak pandang mulia. Tapi kalau yang menerima ni, negatif lah. Terbalik. Dia, kalau yang memberi tu positif, yang menerima negatif lah. Okay. So, seterusnya, grup yang ke-18. Grup yang ke-18 ni adalah grup apa? Noble gas. Okay. Ataupun kita panggil gas apa? Gas nadi. Kenapa kita panggil dia gas nadi? Kenapa kita panggil dia noble gas? Cuba faham. Kenapa kita panggil dia gas nadi? Kenapa kita panggil dia noble gas? Why? Sebab itu adalah grup yang lengkap. Complete. Dia tak ada nak menerima apa-apa daripada pihak lain. Dia tidak menerima apa-apa daripada pihak lain. Awak tahu tak, dekat dalam kita punya udara ni terdiri daripada apa? Pernah terfikir ataupun pernah tahu tak dalam udara kita ni terdiri daripada apa? Kena tahu, semua benda-benda yang penting, yang general ni semua kena tahu. Dalam udara kita ni terdiri daripada 78% nitrogen. Oksigen 21%. Berapa kandungan karbon dioksida? 0.03%. Habis yang lain-lain tu apa cikgu? Terdiri daripada noble gas. Bahaya tak noble gas ni? Tak bahaya. Sebab apa? Sebab dia tidak bergantung dengan gas lain. Kenapa dia tak perlu bergantung? Kenapa dia tak macam klorin? Kenapa dia tak macam oksigen? Kenapa dia tak macam nitrogen? Sebab dia dah cukup sempurna. Cukuplah saya kata, dia dah cukup sempurna. Sebab awak tahu kan, cara untuk buat layer by layer, elektron dia 2, 8, 8, 8. So yang tu, awak tengok balik, awak check balik, bagi helium, neon, argon, krypton, xenon, awak boleh nampak. Dan awak boleh tahu, oh patutlah cikgu cakap dia adalah grup yang sempurna. Dia tak ada bergantung kepada yang lain. Sebab tu dia tak ada charge. Dia tak ada charge. Nampak tak? So, bila awak baca, bila awak faham dia punya periodic table, barulah awak boleh tahu nak jawab soalan berkaitan dengan periodic table. Barulah awak boleh nampak dia punya bentuk. Cuba faham dia, cuba dalami periodic table tu. Sebab periodic table tu adalah akar bagi kemis. Saya bagi tahu awak periodic table adalah akar bagi chemistry. Dalam periodic table dapat je awak tahu berapa dia punya bilangan proton, bilangan neutron, bilangan atomic mass dia dan sebagainya. Awak tahu je, awak boleh jawab banyak soalan dalam kemis. Awak boleh jawab banyak soalan dalam kemis, termasuk dengan equation, termasuk dengan redox reaction dan sebagainya. Okay? Boleh? Alright. So, itu saja untuk tip menjawab soalan kimia SPM tahun 2023. Ingat student, practice makes perfect. Okay, practice makes perfect. Banyakkan practice. Sebelum awak nak jawab soalan, awak ada berapa bulan je lagi ni untuk awak pergi kepada SPM sebenar. Sekarang musim cuti sekolah. Saya tahu sekarang musim cuti sekolah. Jangan bercuti sangat. Boleh nak rehat, take your time, tapi jangan terlalu banyak cuti. Banyakkan buat latihan-latihan, banyakkan jawab soalan-soalan SPM yang sebelum-sebelum ni. Okay, and then dah habis jawab, ulang balik kat mana yang awak buat silap tu, jawab balik. Jangan rasa, alah dah buat lah, tak payahlah buat, dah buat dah ni dah buat dah. Cuba ulang balik. Okay, dah dapat dah dia punya corak. Cuba tengok soalan-soalan percubaan yang lepas daripada setiap negeri. Cuba jawab soalan-soalan tersebut. Okay?